Timbalan Ketua Pusakawan Kanan Perpustakaan Laman Hikmah, yang berusaha Tuan Bos James, Usahawan Berjaya Mega Motors, diiringi oleh Encik Mahathir bin Syed Ali, Timbalan Ketua Pusakawan Perpustakaan Laman Hikmah. Hadirin dipersilakan duduk. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang berusaha Encik Arman bin Muhammad, Timbalan Ketua Pusakawan Kanan Perpustakaan Laman Hikmah. Yang berusaha Encik Mahathir bin Syed Ali, Timbalan Ketua Pusakawan Perpustakaan Laman Hikmah. Yang berusaha Encik Rasidah binti Abu Bakar, Timbalan Ketua Pustakawan Perpustakaan Laman Hikmah. Yang berusaha Tuan Bos James, Usahawan Berjaya Mega Motors, serta para hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Salam UTM ku sayang, menjajar universiti melonjak ke hadapan. Majlis mengucapkan selamat datang kepada semua ke program Meet and Greet Bos James sempena PhD 2023 Anjuran Perpustakaan Laman Hikmah Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput Encik Ahmad Tarmizi bin Abdul Hadi untuk memimpin bacaan doa. Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami memazahirkan kesyukuran mohon kepada Ya Allah, supaya Engkau kurniakan kepada kami jiwa yang mantap, iman yang teguh, khususnya di kalangan remaja dan belia kami. Peliharalah kami yang terlibat dalam apa jua musuh negatif, yang bijaksana, berwibawa dan berkemampuan untuk membantu melahirkan masyarakat madani bersatu padu serta salah. Rahmatilah majlis kami dari awal hingga akhir, dan jadikanlah pertemuan dan perpisahan kami selepas ini sebagai perpisahan dan pertemuan yang diberkati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakapkan ucapan terima kasih kepada Encik Ahmad Tarmizi atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, sebelum kita menjemput tetamu yang diraikan, sukacita untuk saya membaca sedikit latar belakang berkenaan dengan tetamu kita. Nama sebenar Bos James ialah Ng Yi Shing, merupakan graduan daripada University of Nebraska Lincoln, USA dalam bidang pemasaran, memperolehi pencapaian luar biasa dengan mencatatkan 10 anugerah dalam Malaysia Book of Records, antaranya 2023 Most Organic Views on TikTok in a Month dengan jumlah tontonan sebanyak 213 juta. Seterusnya saya memperkenalkan juga Tuan Moderator kita pada pagi ini, Encik Zaidi bin Saad dari Perpustakaan Laman Hikmah yang kita datangkan khas. Dan tanpa membuang masa, dengan hormatnya dipersilakan Tuan Moderator kita dan Tuan Bos James untuk naik ke atas pentas. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada MC kita yang handsome ya, Encik Azman Amir.
Minta daun diberi daun, dalam daun buah bidara. Minta pantun diberi pantun, dalam pantun ada bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera diucapkan. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Salam yutanku sayang, menjaga universiti melonjak ke hadapan. Apa khabar semua? Apa khabar semua? Alhamdulillah, begitu bersemangat sekali. Jadi sebelum itu marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpahan izinnya dapat kita bersama-sama dalam program Meet and Greet Boss Jim sempena program PLHD 2023. Seperti yang diperkenalkan oleh MC kita pada sebelah tadi, saya Zaini bin Sa'ad, moderator anda pada kali ini. Jadi kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi tanpa membuang bahasa, saya memperkenalkan. Ada yang dah kenal ke ni? Ada yang kenal? Dah, tak apa, kita perkenalkan sekali lagi. Okey, Boss Jim, seorang influencer yang terkenal. Jadi Boss Jim, boleh kita teruskan kepada bola bicara kita? Jadi saya difahamkan oleh Encik MC kita tadi, Encik Saudara Azman Amir, bahawa nama sebenar Boss Jim ialah Nyi Seng, ya. Jadi mungkin Boss Jim boleh kongsikan bersama para hadirin yang hadir pada hari ini, terutamanya saya rasa mereka semuanya nak tahu macam mana boleh menginspirasikan nama Boss Jim itu sendiri. Silakan Boss Jim. Selamat pagi semua. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada perpustakaan wakil kerana bawa kita masuk hari ini untuk membuat perkongsian. Saya harap perkongsian hari ini membantu, ya. Alright, Boss James. Okey, nama penuh ialah Nyi Seng. James sebenarnya diberi oleh ex-boss saya dekat bank. Dulu semasa saya masuk bank, saya pakai nama Cina. Dan bos dia kata lah, main susah nak panggil nama Cina lah, you ada nama lain lah. Dan dia cakap, I habis sekolah dekat US lah. Dia cakap, okay, what's your favourite player? Saya, LeBron James. ya, LeBron James. Tapi tak ada hadiah, sorry ya. Dan dia cakap LeBron James lah. Then they say, okay, macam tu dari sekarang nama dia Ibrahim. Dan dia cakap, mulai sekarang nama awak James. Oh, okay, boleh. Now I have an English name. Start 2014 sebenarnya. 2014 orang panggil saya James. Dan selepas 2018 masuk TikTok, saya masa tu letak James. Tapi budak saya cakap dengan saya, tim saya lah, dia cakap, bos, boring sangat lah you letak nama James. And you need a title. Saya cakap, tak apa, saya bukan Datuk Seri. Dia cakap, panggil bos lah. Sebab staff semua panggil bos lah. So bagi cakap, okay lah, you name yourself Boss James. Then start kita bubuh Boss James dalam TikTok. Barulah ada nama tu sebenarnya. Baik. Jadi itulah sedikit perkongsian daripada Boss Jim itu sendiri, bagaimana dia mendapat menginspirasikan nama Boss Jim itu untuk diperkenalkan sebagai diguna pakai sebelum selain pada nama sebenarnya beliau, ya. Jadi sebelum itu saya nak mengucapkan tahniah terlebih dahulu pada Boss Jim. Saya difahamkan telah mendapat 3 tahun anugerah berturut-turut, iaitu anugerah Top Merchant dan juga Marvelous Award, ya. Tahniah diucapkan kepada Boss Jim. Terima kasih. Tepuk sikit, tepuk lagi. Jadi saya boleh proceed dengan soalan pertama kita, Boss Jim, bos, ya. Silakan. InsyaAllah. Jadi kita minta pandangan Boss Jim, remaja sekarang ni dapat kita lihat, remaja pada masa kini dimaklumkan lebih cenderung untuk bercita-cita menjadi seorang influencer, gamers, YouTuber dan content creator, terutama dengan seiring dengan perkembangan media sosial pada masa kini. Jadi sebagai seorang yang terlibat secara terus dengan sebagai influencer, mungkin Boss Jim dapat kongsikan bersama pada hari ini kita pagi ini berkenaan perkara ini. Terima kasih, silakan Boss Jim. Ada tak yang influencer dekat sini? Yang follow orang ramai, mungkin lebih daripada 5,000 orang. Ramai.
Ada. Ambil tangan. Follower lebih 5,000 orang. Tak apa. Berapa? Sikit betul. Sorry ya. Saya rasa orang nak jadi influencer, I think of course sebab dikenali ramai, benefit yang dapat, dan kepada banyak orang influencer ni banyak dapat cari wang sebab bikin konten dapat wang. Betul. Satu konten bermula dapat 500, ada yang 3,000, ada yang 5,000, satu bulan berpuluh-puluh ribu. Setiap bulan boleh buka kereta baru. Itu adalah betul, tapi that is the sweet spot. Yang orang tak tahu adalah sakit kepala mencari konten. Yang orang tak tahu adalah sakit kepala mencari hype. Macam mana nak bagi video tu viral? Konten yang satu barang, viral satu barang. Nombor 3, macam mana nak sustain? Kalau you tengok selama ini, nak jadi influencer yang boleh bertahan bertahun-tahun, yang masih view dia masih banyak. Can you name a name? PewDiePie. Siapa? PewDiePie. Siapa PewDiePie? YouTuber. Kalau Amin pun baru lagi. As in, sorry ya, as in mungkin dia dah 5 tahun ke atas. Influencer 5 tahun ke atas yang masih relevan buat konten, yang masih relevan buat advertisement. I think kalau saya tanya macam ni susah nak jawab kan? Tapi terdekat boleh. Itu masalah content creator. Kita nampak mereka senang, tapi kita tahu macam mana mangkuk nasi dia sampai bila. Mungkin hari ini nama dia dah habis, esok dia dah berhenti, dia tak ada wang dah. Tak adakah you boleh survive dengan wang yang tak seberapa itu? Macam artis lah. Ada setengah artis yang famous seketika dahulu kan, yang hilang terus. Pernah nampak? Kan? Yang terus you tak nampak nama dia. Dan ada punya last jadi banker, buka gerai. But that is one of the ways kalau you nak keluar daripada influencer. Kalau tak nak belajar, hari itu dekat TikTok Awards korang ada tengok apa yang Khairul Amin kata kan? Siapa ingat apa dia kata? Apa dia? Bukan, you tak tengok apa dia cakap. Siapa dah tengok apa Khairul Amin cakap? Sorry? Knowledge. Why? Quality content. Wrong. Lagi? Kalau tak silap saya lah, it sounds like this sebab you perlukan ilmu yang cukup betul. Tapi for critical thinking, logical thinking, critical thinking to solve problems when you arise as an influencer, as an entrepreneur. Orang sekarang have the basic knowledge untuk lalui kehidupan seharian. Tapi apa yang kita belajar dekat sekolah, dekat universiti, ilmu-ilmu itu yang membina ilmu kita, membina personality kita supaya bila ada situasi kritikal, we have the problem solving skills. Orang biasa tak ada. Which kalau you habis dekat high school, mungkin you tak ada. Macam dalam kelas marketing lah, mungkin ada 4P, 5C, tapi orang biasa takkan faham. Korang tahu 4P, 5C apa? Tak tahu lagi. Sem berapa Habis lah. Sem 1, 2 lagi. But you will learn a lot of technical skills in school lah, in university. So I would say, kalau nak jadi influencer, it's a way out. It's definitely a way out. Tapi jangan berhenti belajar. Boleh buat sebagai sampingan. Saya ada beberapa staff yang kerja dengan saya dulu, yang dia datang kerja dengan saya selepas STPM, yang time mereka rehat sebelum masuk uni. So apa mereka buat? Mereka dah belajar
cara saya buat konten. Sekarang mereka masuk uni, time kosong mereka buat konten sendiri. Boleh buat job lain. Tak payah banyak lah, satu job mungkin 300, 500, satu bulan dapat 6 job, boleh belanja kawan makan pun okey. Semoga membantu. Alright. Baik, I takut lah, you orang tak jawab saya takut tu. boleh jawab kalau bos Jim tanya nanti. Okey, baik, terima kasih Bos Jim atas perkongsian tadi. Jadi seterusnya kita nak lihat pada flashback sikit lah. Flashback sikit. Saya difahamkan pada tahun 2015 Bos Jim. Bos Jim mengambil alih perniagaan daripada Bos Jim, ya. Jadi mungkin Bos Jim dapat kongsikan bersama kita apabila mengambil alih perniagaan daripada ayahanda Bos Jim, Jaya Motorsport, ya. Berjaya Mega Motor Enterprise. Ya, apakah tindakan pertama yang Bos Jim lakukan apabila mengambil alih perniagaan daripada ayahanda Bos Jim? Boleh. Semasa saya ambil alih perniagaan ayah saya, first saya pergi tekan cashier. Ting. Wah, tinggal ini saja. Saya tengok berapa balance dalam akaun saya. Saya takut company tu tak ada duit. Bagi semua orang, kalau you buat business, it means you orang-orang kayangan. You banyak duit dalam poket, banyak duit boleh belanja. But selepas saya habis uni, selepas saya tengok kawan-kawan saya buat business, saya rasa benda yang paling susah untuk business adalah duit yang ada dalam tangan. Duit macam syaitan, dia ada kaki. Dia boleh jalan sendiri kalau kita tak jaga dengan baik. Masa tu untuk buat bisnes motor, I think modal lebih kurang dalam 500,000. Tapi saya cek akaun saya, ting tong 100 lebih saja. So, I takut setiap hari I cek itu cashier. Tekan. Okey, berapa duit saya dapat hari ini? Lepas tu I cek bank, berapa balance saya ada dapat hari ini. Supaya bila stok baru sampai, saya boleh keluarkan duit bagi supplier, iaitu Yamaha, dan ambil stok, jual kepada customer. Saya rasa masa itu buat saya hilang confident. Kenapa? Sebab tak ada duit. Siapa juga? Ya, saya rasa semua lelaki sama Kalau tak ada duit, ego hilang, temperature hilang, semua hilang. But that is my worst time lah. Mungkin bagi banyak orang saya masa tu pakai emas sangat hebat, tapi dalam hati I tahu I miskin. Sebab I tahu kalau I boros setiap hari, I tak ada duit yang lebih untuk ambil stok, company akan muflis. So saya risau. But syukur. Saya buat benda sama, cek duit, pastikan sales ada. Selepas 7 tahun, 8 tahun adalah Range Rover. Begitu. Ya, okey. Baik, itu antara yang dikongsi oleh Bos Jim. Langkah-langkah pertama dia ambil, dia tik tekan tengok balik akaun. Okey, selain daripada itu, kita faham dengan segala pencapaian sweet spot Bos Jim tadi, pencapaian yang capai oleh Bos Jim sepanjang karier dilalui oleh Bos Jim sendiri. Jadi kita percaya tanpa usaha dan cabaran yang dilalui dalam mencapai sweet spot tersebut. Jadi kat sini kita nak tanya Bos Jim terus, direct, live, apakah pengalaman pahit manis, gerih petir, cabaran yang dilalui oleh Bos Jim dalam membangunkan perniagaan, terutama dalam industri pemotoran ini, cabaran-cabarannya, contohnya Bos Jim? Saya rasa barang pertama adalah consistent to improve. Okay. Saya bagi satu contoh. Dulu company saya jual 35 unit sebulan. Okay. Bila saya capai 60, saya jadi selesa. Tapi ada cabaran dekat 60. Okay. Saya
Saya rasa macam okeylah, tak apalah, 60 pun cukup. Masalahnya kalau 60 saja, apa yang kita dapat dengan 100 kita tak tahu. But I told myself, hari ini kalau kita tak improve, satu hari kita akan digantikan dengan orang lain. So all this while untuk 7 tahun, 30, 60, 90, 120, 150, dan sekarang 300. In 7 years, my improvements was 10 times. Saya rasa kadang-kadang bila kita dah capai sweet spot, kita jadi leka. Leka ke leka? Ha? Leka, ya betul kan? As in, kita tak hirau apa orang cakap, kita selesa dengan diri sendiri, kita jadi we don't see people in our eyes, kita jadi angkuh. Itu masalah paling besar manusia, dan satu hari mesti akan turun. Saya pernah tengok orang yang dah kaya sampai satu tahap, lepas tu dia jadi action, lansi, sombong, lepas tu orang pijak dia balik. Last dia malu, dia start semula. So bagi tahu diri saya, keep improving until you find a better self. You will always find a better self unless you are too stupid to find out. Cabaran kedua yang saya rasa adalah kegagalan. Semasa saya mengendalikan bisnes, first year, second year, third year. First year boleh survive lagi, tahun kedua mengalami kerugian. Tahun ketiga was about to become the worst is MCO. So bila duit dah kurang, makin hari makin kurang, apa saya buat? Saya tak boleh pinjam dengan mak ayah. Sebab mak ayah nombor satu, dia charge saya interest. Nombor dua, dia pergi pongpang dengan jiran semua. Anak saya pandai pakai duit saja, tak tahu cari wang. Lepas tu nenek semua akan tengok, you ni memang hari-hari pergi enjoy saja, tak kerja nak keluar macam mana? Malu. Tapi saya tahu saya tengah rajin, mungkin jalan pun ada. I was crying myself in the bed, I was saying, macam mana lah nasib saya. Then I pergi pinjam duit dengan bank 1 juta. Ya, kan ada government ada bagi itu loan untuk ringankan beban bisnes. 1 juta saya ambil, saya balik dalam bisnes. Saya beritahu diri saya, kalau saya gagal, betul-betul matilah kali ini saya. But saya tahu, saya mesti kena kuat, saya mesti kena yakinkan diri, saya mesti kena maju supaya saya boleh selevel dengan kawan-kawan saya. Sebab time saya dekat uni, saya lepak dengan kawan, kita masuk Ralph Lauren, kita masuk Coach, kita masuk Michael Kors, paling murah pun Nike. Dekat US, Nike is like $8.99, Ralph Lauren $10 saja. That is how cheap it was. Dekat Malaysia mana ada, semua beratus-ratus. Kalau saya tak rajin, aku nak macam mana keluar dengan mereka? Nanti mereka tanya, James, you sekarang main susah meh? Tak apalah, saya belanja you lah. Saya jadi malu, tak mau keluar. Dan itu masa I told myself, oh, girlfriend I pun tinggalkan I. But girlfriend I tinggalkan I bukan sebab I tak ada duit. Girlfriend I tinggalkan I sebab saya angkuh. Sebab saya rasa, jangan rakam. No, this is for the guys Serius. Kadang-kadang saya sebagai kawan saya lah, kadang-kadang awak bukan tak minat awak sebab awak tak ada duit. Dia tak minat awak sebab awak hilang keyakinan diri. Masa itu I tengah susah, girlfriend I kaya mah, pergi makan dekat restoran mahal. Oh, saya nak keluar duit 300 tu, aku fikir Mak I jadi panas baran. Dan I ada ego lelaki mah. I fikir, kenapa I rasa macam anjing. Serius, I keluar
tunduk kepala, dan kita gaduh. But I told myself, ini kegagalan seorang lelaki yang perlu kita hadapi. Dari sana saya build slowly, naik. Syukur dapat lalui kegagalan itu. Cabaran ketiga adalah team. Kalau korang tengok video-video saya, banyak staff kan? Dulu company saya hanya ada 6 orang. Okey, selepas sekian lama, syukur ada 40 orang. Ya. Sorry? Banyak. Okey lah. Tapi tanggungjawab tinggi bro. 40 orang bermasuk 40 keluarga. Oh, betul. Kalau saya mati, 40 orang tengok saya macam mana? Masa tu saya bagi tahu diri saya, daripada 6 ke 40 itu adalah satu kejayaan yang bagus. Tapi apa yang saya boleh buat untuk mereka yang percaya pada saya? Itu yang paling susah. Sebab selera masing-masing berlainan, niat dan minat masing-masing berlainan. Dan yang paling penting, apa yang kita hendak bukan apa yang orang lain nak. But we understand the importance of teamwork. Itu yang saya harapkan. Manis. Kaya. 7 tahun, selepas 7 tahun, saya ada banyak biji kereta, ada banyak biji motor. As in bukan jualan lah, bukan untuk dijual ya. As in saya sendiri punya simpanan. Dan dulu saya kalau pergi outstation, saya tinggal dekat Orange. Orange ada sekarang. Oyo. Bukan check in punya Oyo as in as in kerja punya Oyo. Sekarang saya masuk, saya boleh tinggal dekat Grand Dorset ataupun Grand Millennium. Baik, saya rasa berbaloi lah. Inilah hidup yang saya nak, at least selepas usaha yang berpeluh, yang tak berdarah lah. Manis kedua saya rasa, korang makan dengan family setiap minggu? Jauh. Berapa lama korang makan sekali dengan family? Setiap hari. You orang sini? Orang Melaka? Tipu. Setiap hari. Sekarang kandungan. Kalau dekat sini? Baru makan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Kalau korang makan dengan mak ayah korang, korang simbang apa? Gosip. Setiap minggu saya cuba luangkan masa makan dengan keluarga saya. Setiap minggu, seberapa banyak sibuk pun. Dan benda yang saya paling happy adalah setelah sekian lama, kadang-kadang nenek saya akan datang kepada saya. Saya bukan nama saya bukan James ke rumah. Nama saya Son. Son as in nama Cina lah. Dalam Cina nama saya Huang Yisen. So kalau nenek panggil saya Ason lah. Iya, macam kalau ayah panggil anak Along, ayah panggil anak Angah. Tapi dalam rumah nenek panggil saya Ason. Ason ya. Dia akan datang dengan saya. Sena, you tahu semalam saya pergi pasar. Itu gerai bagi saya Haisem 2 batang. Haisem as in Haisem. And Haisem ini apa Haisem? Itu seafood. Ya, siapa cakap? Ya, dia pergi pasar, dia dapat hadiah daripada itu penjual sayur ke. Mereka akan bagi dia extra ya. Jadi dia cakap dengan saya,
kenapa orang luar kenal you Soalan yang sama atas meja makan, dia ulang 5 hingga 10 kali. Cakap, ya, Nek, saya tahu dia kenal saya, Nek. Baik boleh nampak mata dia, yang dia yakin, yang dia happy bahawa cucu dia buat benda betul dekat luar. Saya rasa itu adalah saat yang saya paling hargai sebagai seorang cucu, sebagai seorang anak. Yang kita hari ini cari duit dengan cara berkat, halal, dan pada masa yang sama membanggakan keluarga. Itu yang saya nak. Dan saya betul-betul bersyukur. Saya rasa 2 benda saja manis. Saya fikir satu lagi sekejap I wouldn't say manis ini mula daripada bisnes tapi manis ini bermula daripada kombinasi semua barang, iaitu buat bisnes dengan influencer. Bila semua orang bagi tahu saya, untunglah famous, untunglah glamour, I cakap, you tak tahu berapa influencer buat job tepi I tahu you tahu berapa miskin influencer. You nak tahu you should go find out. Paling senang, you tengok Insta famous, follower ramai tapi kerja tak ada. Baik syukur, kombinasi daripada bisnes saya dengan influencer saya dapat nama dalam kebanyakan bidang. So motorsport akan cari saya, business organisation akan cari saya, university akan call saya. Okay, lepas tu banyak rakan niaga akan datang cari saya. I'm at the very sweet spot. Baik nak bagi tahu kepada korang, benda ni manis kerana dulu saya pergi university. Saya ambil peluang kerja dekat luar, saya ambil peluang untuk memulakan bisnes. Kalau tak ada, hari ini mungkin saya influencer, but I'm same like everyone else. Influencer. Dan satu hari nama saya dah tak ada kuat dalam bidang ni, ada orang lain akan replace. Tak ada banyak Alif Irfan tak banyak, satu orang saja. Betul, ada orang lain, satu saja. And if you're not ready to be the one, please cari something else. Alright? Terima kasih. Jadi kita dah dengar perkongsian Bos James tentang pipe manis, cabaran yang dihadapi dan tinggal dengan girlfriend Bos James. Tapi sebab angkuh, guys dengar tu jangan angkuh nanti. Manisnya kaya dan bersama family, itu antara yang paling manis Bos James. Okey, baik Bos James. Seterusnya kita nak juga tahulah daripada Bos James tentang setiap orang kita yakin ada orang tersebut ada mengidolakan ataupun mentor kepada kita dalam kehidupan kita. Jadi kita nak tahu dekat sini siapakah idol, punya idola, mentor atau individu yang Bos James kagumi dalam bidang perniagaan ataupun dalam kehidupan ini, yang boleh jadikan panduan Bos James sendiri. Kalau boleh saya akan jawab macam ni. Saya adalah idola saya sendiri. Tapi tak boleh lah kau sangat action. Saya, kalau boleh saya tak nak mengaku lah. Tapi since dia tak ada, saya mengaku lah Saya jarang bagi tahu ini depan dia, tapi saya rasa idola ataupun mentor saya yang paling baik ayah saya. You mari sini sembang dengan kau tahu je semua kau apa nak cakap. Idola saya tu ayah saya nak. But ayah saya jenis yang tak berpelajaran tinggi. Kita dah kena kampung. So budak kampung, cara dia macam bawa pokok main guli, main gasing, tukar tayar, tukar tip. Tapi you takkan sangka orang macam tu boleh besarkan anak masuk universiti. 3 anak. Saya pergi US, kakak saya pergi
UK, Birmingham dan London. Adik saya pergi Australia. Bagi saya semasa dekat sekolah, saya tak tahu berapa besar nilai wang itu. Saya cuma tahu nilai wang, as in wang is just a paper. Kalau saya tengok ini $1, ini 50 sen, ini murah. I'll buy the 50 cents. But if this one is branded, I'll buy the $1. Tapi saya tak pernah fikir macam mana nak cari $1 tu. So, dekat sekolah, setiap kali saya pakai wang, habis duit, saya akan call mak, call ayah. Mak tak bagi, ayah bagi. Ayah tak bagi, mak bagi. Setiap kali $5,000 dulu. So to me, money is very easy. Tapi selepas saya masuk kerja, saya kerja dekat bank. Ayah saya bagi tahu saya, you boleh pilih satu kereta. Ayah, hadiahkan untuk you tak payah bayar. I beli Satria Neo. Hancur dah kereta tu. Benda free orang takkan hargai punya. Confirm. Rosak. Terus jual kereta tu. But semasa saya dapat kereta tu, I think okay lah. I punya rakan kerja pun lebih kurang kereta tu mah. Tapi gaji baru 2,000 lebih. I cakap, wah, I nak hidup balik macam dulu saya. Susah lah. Macam mana nak pakai branded? I tukar tayar satu set pun 1,000 lebih. I pakai PS4. I cakap, tak seimbang ni gaji dengan aku buat pakai wang ni. Pak I fikir balik, kalau setiap berapa bulan saya ambil $5,000 dengan ayah saya, kakak saya, adik saya, 3 orang. Dia tukar tube, tukar tayar, jual motor. Mana dia kumpul duit banyak-banyak tu? Baru I faham betapa pentingnya cari duit sedikit demi sedikit, kumpul duit sedikit demi sedikit. Sebab saya rasa dia habiskan semua duit tabung dia untuk pastikan anak habis sekolah. Dan saya jadikan dia sebagai mentor. Umur dia 60. Time kita pergi university, I think is 12 tahun lalu. 12 tahun lalu. Ya. So time dia umur 40 lah, lebih kurang macam tu lah. Sebab kakak dengan adik saya, dia kena keluarkan semua duit dia. Imagine lah, you 40, umur 40, you dah top of your life, ada semua simpanan, you kena jual semua barang tu untuk menampung anak you. Kesabaran yang dia kena ada. Dan dia tengah bet tau, sama ada anak ini jadi baik. Kalau anak ini masuk universiti, lepak dengan kawan jahat, jadi anak derhaka, matilah dia. Semua duit dia hilang. Dan fikirlah, hari ni apa-apa benda saya buat, kena demi keluarga. Because that is how he is. Apa-apa saya buat, kena penuh kesabaran. Sebab dia pun boleh, kenapa saya tak boleh? Last, benda kalau tak boleh, berani bertanya. Sebab orang kampung macam dia pun boleh bawa BMW, takkan saya nak pakai Toyota Vios. That is how I feel, seriously. Kita sebagai generasi seterusnya, kita ada internet, kita ada iPhone, ada phone canggih lah. Mereka dulu mana ada. Kita punya perpustakaan semua pakai komputer, mereka punya pakai buku. Sampai rabun mata aku tengok. Bayar, kita punya peluang lebih banyak. Why not we can be better? Terima kasih. Mungkin Bos Chen kita boleh tahu nama ayahanda Bos Chen. Oh, Uncle Jeffrey. Uncle Jeffrey. Boleh kita berikan tepukan gemuruh untuk Uncle Jeffrey? Tahniah kepada Uncle Jeffrey atas usaha dan pengorbanannya yang diberikan sepenuhnya Bos Jim dalam membesarkan dan memastikan anak yang mendapat pendidikan yang terbaik. Alhamdulillah.
Jadi Bos Jim, kita juga ramai di sini di kalangan anak muda juga sini. Mungkin satu hari nanti mereka dah graduate, dah habis belajar di universiti, berminat untuk menjadi entrepreneur. Ada berminat jadi usahawan? Ada? Ada yang nak nak jadi influencer juga? Ada? Okey. Jadi mungkin kita dapat Bos Jim dapat berikan sedikit panduan dan juga kata-kata semangat kepada pada hadirin yang kita ada pada hari ini, terutama pada anak-anak muda di hadapan, jika mereka ingin menceburi bidang perniagaan atau apa saja yang akan mereka lalui selepas bergraduasi daripada UTM nanti. Okey. Siapa sini ada buat kerja sampingan semasa belajar? Ambil tangan. 1, 2, 3. You sekolah lagi meh? You macam staff saja tau. Sekali lagi, siapa yang ada buat kerja sampingan semasa setengah belajar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahniah. Kalau korang ada buat kerja sekarang, chances untuk korang jadi usahawan jauh lebih tinggi daripada orang lain. Cause you understand the importance of money. Yang tengah rajin cari duit. Semasa saya dekat US, saya pun buat kerja sampingan. Betul lah mak saya bagi duit, tapi saya kuat boros lah. So saya pergi cari kerja waiter, saya pergi buat kerja dekat kedai runcit, sampai kedai kereta pun saya pergi tolong. But I rasa kalau you nak jadi seorang usahawan, you kena sangat rajin. Sangat rajin. Hari itu saya pergi uni apa sorry Kita KL punya uni yang bawah itu LRT punya apa tu? Bukan. UCY. Dekat Ampang punya. KL University Poly KL. Ya, I think sebenarnya University Poly KL. Dia ada satu orang tanya saya, patutkah saya berhenti sekolah untuk buat bisnes saya sendiri? Saya cakap, kalau you buat bisnes sendiri tak boleh sekolah meh? Dia cakap, tak boleh fokus lah. Macam tu you pilih untuk tak boleh fokus, then pilihlah mana-mana you nak. But untuk jadi usahawan is you can do anything you want. You nak kerja, you kerja. You nak buat bisnes, you buat bisnes. You nak belajar, you nak belajar. You nak luangkan masa untuk keluarga, you luangkan masa untuk keluarga. You kena asingkan masa, bahagikan masa, buat benda yang patut pada masa yang patut. Dan kita tak boleh cakap letih. Setuju orang tu, saya harap kalau korang nak cari business partner, boleh call saya. I like people like this. Betul. So, tim saya pun buat benda yang sama. Saya cakap, kalau korang ada minat buat benda apa-apa pun, ataupun buat sales lah. Hari ini kenapa ada setengah staff punya gaji lebih tinggi daripada orang lain? Sebab mereka jauh lebih rajin daripada orang lain. Mereka tak pernah komplain. Dan kalau jadi usahawan, kalau satu hari nanti you nak berjaya, walaupun tak jadi usahawan, walaupun bekerja, is jadi rajin, sangat rajin. As in, bukan fake punya rajin, tapi rajin betul. Okay, boleh? Kedua ialah perancangan. Sekarang umur berapa? 1. You umur berapa? Bukan you, belakang you. Ya. Tebalnya misai. Ingat, you kerja waktu duduk dalam tahun. Sorry ya. Perancangan. Semasa saya umur 21, saya selesa dengan apa yang saya buat. Saya kerja dekat bank lah. I bagi masa 1 tahun kepada diri saya untuk main apa yang saya nak main, buat apa yang saya nak buat, belajar apa saja yang saya nak. Selepas umur 21, 22, I tangguh setahun cause it's too fun outside. Umur 23,
Saya full time dalam bisnes and I don't think about everything else. I fokus kepada bisnes saja. Langsung bisnes, langsung konten sampai sekarang. Baru ada hasil hari ini. 21 adalah umur yang sangat selesa. But please enjoy your best. Jangan fikir yang bukan-bukan. Jangan fikir aku nak cari wang sekadar tak payah. I pun tak ada fikir masa tu. But your time will come. As in perancangan ialah selepas berapa lama you nak rehat, berapa lama you nak enjoy. When is a real time you need to give a real think about your own life. Work on it and achieve it. Supaya satu hari you tak menyesal. Boleh? Last kali ialah consistency. Saya ada satu business mentor. Nama dia Dato' Dr. Kevin Q. Kalau korang tengok TikTok dulu, yang banyak buat video adalah dia. Tapi sekarang dah kurang lah. Dia ada buat kelas usahawan untuk banyak-banyak usahawan di Malaysia. Banyak orang cakap dengan dia, kenapa pergi kelas dia? Ada lebih kurang 400 orang pergi kelas dia, tapi kenapa satu orang saja berjaya? Jawapan dia adalah konsistensi. Satu orang tu saya. I mean semua orang bayar dia banyak-banyak duit untuk belajar buat TikTok, buat marketing. Tapi saya yang memang orang kenal. Yang lain tu, ini ya. Pak tak ada yang satu memang, Bos James satu. Dia bagi tahu saya, James, you menang satu barang saja. You bukan lebih handsome, bukan lebih kaya sebab orang lain lagi kaya. Lagi tinggi orang lain. Lagi handsome pun ada. But you consistent. Dulu saya post konten, setiap hari 2 konten. Selama 1 tahun. Berturut-turut. Itu sebab saya punya follower naik macam tu. Dan setiap konten minimum 1 juta view. Kalau you tengok, itu sebab saya boleh dapat 200 lebih juta view dekat Malaysia World Record. But consistent is key to everything. Kalau you tak mau kerja dekat mana-mana kedai, you fikir you nak buat bisnes, you kena konsisten dengan fikiran you. Lepas tu fikir cara itu sambung dengan usaha. Kalau cabaran datang, you fikir balik apa yang you nak pada awal itu, iaitu jadi habislah tak dengar. Usahawan. Okey? Faham tak? Takutlah. Okey? Kalau you fikir you tak nak jadi usahawan, you nak jadi staff, tapi you nak jadi a staff leader, manager, mana jadi CEO. Bukan semua orang nak jadi usahawan. Ada orang nak jadi CEO, nak jadi COO, nak jadi top management. Sebab risiko tak ada. Risiko bos ambil, dia hanya ambil gaji. Ting-tong, gaji ambil masuk. Ada orang macam ni. So if your direction is to become a top employee, start from, mungkin you operator, senior operator, exec, senior exec, assistant manager, manager, group manager, baru sampai CEO. But you have to know your path and be consistent. Jangan you kerja sekejap you rasa tak apalah, I cuba buat bisnes. Tak ada banyak peluang kedua dalam hidup. And if you don't go all in, orang lain ambil peluang itu, you will be stuck there. Dan you takkan maju. Alright? Boleh? Boleh ya? Thank you. Baik. Rajin, yang betul-betul rajin serta konsistensi, Bos James ya. Ya itu. Perancangan, satu lagi perancangan. So ingat tu. Perancangan, rajin dan konsistensi. Ya betul. Jadi mungkin kita dapat keluar sikit daripada skop kejaya atau entrepreneur Bos James. Kita nak satu soalan yang di mana kita nak Bos James kongsikan dengan kita pengalaman Bos James belajar di USC dulu, terutama pengalaman-pengalaman di library, ataupun Bos James ada tak bahan buku-buku favorite Bos James yang Bos James rujuk ketika belajar, ataupun dalam entrepreneurship ni, buku-buku yang Bos James selalu rujuk
Dan mungkin kita library boleh beli buku tu nanti. Saya bukan seorang murid yang baik. Faham. Sudah ada jawapan. Saya punya aktiviti tak sesuai dia kongsi dekat sini. Tapi the time we go to library back in those days is we really need to do a group work. Marketing classes dulu tak ada tempat lain. Perpustakaan adalah tempat yang paling selesa. Lebih kurang macam ni ya. Group work, komputer. Tapi kita punya komputer bawa sendiri ya. Ya. Sini I tengok macam ada komputer mewah. Kita pakai wifi ya. Buku buku banyak di sini macam tak ada buku ke atas. Atas. Sorry. But yeah, USA satu tingkat and sangat senyap. But the best thing about it is betul-betul sekolah ada portal lah. Ada sini ada portal. But I missed my good days, man. Buku yang saya baca. Saya suka baca macam bio orang-orang berjaya. But you orang cari sendirilah Most of the bio orang berjaya can be get out there, but I would say this book is a very good book. The Law of Attraction, The Secret. Tahu ke? Tahu ke? Oh, I ingat seorang je orang putih. But the Law of Attraction cakap pasal whatever you believe. Dia ada sikit sebanyak macam agama lah. Whatever you believe, the universe will react on you. Sama macam Buddhis percaya kepada Buddha, Melayu percaya kepada Allah, Kristian percaya kepada tak tahu apa. But yeah, Jesus, thank you. Yeah, so please go and have a look at the book. I think it's a good one. And kalau hari ini kita rasa susah sangat dengan hidup kita, I think tak payah tengok hidup orang lain, tapi fokus kepada benda yang kita nak. For sure, mesti akan datang. For sure. Thank you. Welcome. Okey, jadi itu antara yang dikongsikan oleh Bos James kepada kita semua. Jadi sebelum kita dah hampir sampai tak sedar kita masa berlalu begitu pantas Bos James. Jadi sebelum kita memberikan Bos James kata-kata terakhir kepada para tetamu yang hadir, jadi kita beri peluang dulu kat sini untuk para hadirin, tonton yang hadir pada hari ini untuk ambil peluang ni, jangan tak ambil, untuk bertanya terus kepada ahli panel kita hari ini, Bos James, live terus untuk bertanya. Jadi saya buka 3 soalan dulu. 3 soalan. Jadi siapa yang nak bertanya boleh bangun. Kalau jauh boleh buat di tempat anda. Akan nama, fakulti mana dan terus ajukan soalan kepada anda atau pandangan anda kepada Bos James kita. Dipersilakan. Ada nak tanya? Nak? Boleh? Anyone would like to ask a question kepada Bos James kita? Silakan. Silakan. Saya Ahmad Puan Berkumandang, boleh panggil Tapuan. Saya dari fakulti SPTM. Soalan saya, macam mana boleh tercetusnya idea untuk buat konten tentang kereta dan lain-lain. Sekali lagi nama you? Zafwan. Okay. Kalau saya lah cikgu, saya akan bagi you satu markah tambahan untuk kelas ini. Thank you. I think cikgu perlukan respons. Kalau tak, cikgu boleh mengantuk. Saya boleh buat review kereta dengan review motor. Review motor sebab itu bidang saya. Review kereta sebab itu minat saya. Saya suka buat review-review kerana pada masa
buat konten, saya excited. You should see how I make videos. Ambil mata, wow. Macam tu. But yeah, I think dalam hidup benda yang you minat, bila you buat, semua jadi senang. Mungkin orang lain buat benda ni, buat video mungkin masa 1 hari. Kita buat satu video mungkin 3 jam, 2 jam dah settle. Sama dengan sekolah, sama dengan subjek yang you suka. Semoga menjumpa minat yang you nak cari selama ini. Okay? Ada soalan lain? Ada soalan lain daripada siapa-siapa? Silakan dia. Silakan dia. Saya Intan Syahada daripada Fakulti FPP. Saya bertanya kepada Bos James, adakah Bos James sudah merasakan bahawa sudah berada di tahap di mana sarana berjaya? Atau macam tu lah. Ataupun? Berada di tahap yang memuaskan ataupun ini adalah tahap yang telah di expectation untuk job. Okay. Sebenarnya I never expect I can go this far. Untuk pengetahuan korang, saya berasal dari Kapar, Kelang. Kapar is about a town like this, tapi tak ada university. Okay. I mean, daripada budak main goli, lepas tu bergaduh, bertumbuk dengan orang di tempat main bola keranjang, naik basikal, gear mati. Sekarang duduk depan awak pakai kereta mewah, buat bisnes, dan semua orang kenal. Kalau you tanya saya sampai tak berjaya, ada banyak orang lagi berjaya daripada saya. Kalau cakap bidang influencer, Alif Irfan lagi berjaya daripada saya. Khairul Amin lagi berjaya daripada saya. Kalau cakap artis, Zizan lagi berjaya daripada saya. Sueb. But there's a lot of successful example out there. Saya bukan tak pernah tak rasa puas. Saya pernah rasa puas. Saya syukur dengan hidup saya. At least hidup saya berbanding dengan dulu jauh lebih baik. Hidup saya berbanding dengan orang lain jauh lebih baik. Tapi saya rasa saya nak cari kekosongan yang ada. As in, apa lagi ruang untuk saya improve lagi? Saya harap saya boleh pergi sampai satu tahap yang wow, I made this. Baru belum jumpa lagi. But pada masa yang sama, saya harap benda yang saya buat boleh memberi nilai kepada orang lain. Contoh sekarang, berkongsi dengan korang. Contoh, tim saya yang dapat capai kejayaan baru. Beli rumah, beli kereta, beli motor. Sebab dulu saya tak pernah fikir macam tu. Selepas 5 tahun, 10 tahun saya kerja, saya tengok, saya mampu beli rumah, saya mampu beli kereta. Budak saya macam mana? Takkan mereka makan rumput. Dan setiap kali saya tengok mereka beli rumah, beli kereta, beli motor, I pun happy. Mungkin satu hari mereka boleh start bisnes sendiri, itu kejayaan baru saya. Dan saya akan lagi bangga. But it will not stop there. It will be better than that. Thank you. Jadi one final question jika ada sebelum kita menutup sesi Q&A. Bos Jim, ada 2 nak tanya Bos Jim, boleh? Boleh. Okey, Boleh. jadi kita jemput yang belakang dulu. Nama saya Marwan daripada FDMJ. Saya nak tanya Bos James. Sekarang ni orang yang bayar kami macam nak start into entrepreneur kan. Macam tadi cabaran Bos James yang ada 3 mesti is money, bila terlampau selesa and team. Untuk orang-orang yang lain macam bila nak masuk bidang entrepreneur ni,
consume them and make their stop their progress. So how macam mana, apa nasihat bos James untuk orang-orang yang nak start benda ni and avoid environment consume diorang? Teruskan jalan. Ingat soalan you Marwan, bukan marijuana Ini nama kalau dekat US bahaya sangat bahaya. Saya suka you. Cause you really remember, you tak ada tulis note kan? Oh, ingat dalam sini Tahu. Selalu saya terima DM macam ni. Bos, saya tengah down sekarang, saya perlukan motivasi. Serius. That is very common in people nowadays. Kita mengharapkan motivasi daripada orang lain. Tapi saya nak bagi satu contoh boleh? Bos saya kurus kan? Jujur. Kalau kita tengok bulan 2, bulan sekarang 9 bulan. Sekarang bulan 11. 9 bulan, cut diet, cut entertainment, increase workout. Inilah hasilnya. Kalau orang lain minta motivation dengan you cakap dengan dia is bullshit. We don't need motivation, we need discipline. These days, benda yang susah sebenarnya tak susah pun. Yang susah ialah disiplin. Wang susah meh? Tak susah. You jangan pergi Starbucks lah. Tak ada orang suruh pergi Starbucks. Kita buat Milo dekat rumah pun boleh mah. Nak lepak dengan kawan, lepak mamak pun boleh. Tak payah pergi Starbucks. Tapi orang punya muka mahal. Nak Starbucks, nak McD. Betul? Kedua ialah apa tadi? Duit konsistensi. Betul tak? Ketiga ialah apa? Konsistensi team. Sebab itu semua bermula dengan disiplin. Kalau saya cakap dengan konsistensi, disiplin you ada, you buat benda yang sama setiap hari, you tak boring. Sebab you tahu malamat terakhir awak ialah apa, dan you akan teruskan sampai malamat dicapai. Itu ialah disiplin. Yang terakhir ialah team. You rasa kalau satu grup kawan setiap hari sembang pasal kerja, hari-hari sembang pasal cari duit, orang yang malas boleh masuk golongan kawan ni. Dia masuk sini, dia nak tidur. You will always attract the same group of people, which is the law of attraction. So fokus kepada idea awak yang awak nak. Fokus setiap hari sembang dengan kawan korang, sampai satu hari you akan jumpa kawan yang betul dan you akan berjaya. That's how discipline works. Okay? Thank you. Baik, terus pada soalan terakhir, dipersilakan. Selamat pagi bos, nama diberi Wiwesian, dipanggil Jack. Saya dari Fakulti Kejuruteraan Perbuatan. Minggu lepas saya nampak bos ada pergi join Sepang University. I think that is one of the chance that bos grab untuk naikkan perniagaan bos. So I hope that bos boleh bagi nasihat kepada kita macam mana nanti kalau ada peluang, kita patut grab terus peluang tu macam bos buat untuk bisnes bos sendiri. Peluang untuk menaikkan saya. Anything about business or entrepreneur in your life. Okay. Wah, tiba-tiba serius. Memang topik banyak serius saya. I don't grab every opportunities. Sejujurnya, macam UTM, bulan ini sahaja at least ada 6 universiti yang datang cari saya untuk pergi bagi talk. Tapi bulan ini saya hanya pilih 2 orang saja, iaitu UTM dengan esok UMK. So after this, I akan balik KL, I pergi Kelantan. Bagi saya, pilihan tak datang selalu, tapi you have to pick the right decision.
Bukan semua peluang ialah peluang Ada sesetengah peluang adalah perangkap. Mungkin perangkap itu bukan datang daripada orang lain. Perangkap itu adalah perangkap awak untuk maju ke hadapan. Okey, faham mana satu ialah peluang, mana satu ialah perangkap. Ambil peluang. Dan bila ada beberapa peluang yang bagus, utamakan peluang. Dan selepas sudah pilih peluang ini, jangan sesekali balik dengan tangan kosong. Macam saya datang sini, for your information, I can give business talks. I go to corporate companies to deliver speech. But today, I datang sini, I want to make sure each and every one of you dapat nilai yang ada daripada saya. Apa yang saya boleh sampaikan dengan ilmu yang saya ada selama ini. Itu sebab bila cikgu tanya, nak tambah satu soalan boleh? I say go ahead. I want to make the use out of everything. Since I'm here, I want to give you everything. Sama. Kalau orang rasa bisnes punya peluang ada ataupun kelab punya peluang ada, mana-mana peluang yang rasa boleh membantu awak dalam masa 1 tahun akan datang, ambil dulu. Tak payah fikir 3 tahun, 5 tahun. Selepas awak dah dapat peluang ini, time you tengah usahakan peluang ini, you fikir 3 tahun, 5 tahun you nak buat apa. But pick the best for yourself. Jangan takut, jangan second thoughts. Cause sometimes bila you second thought, orang lain akan potong you sudah 100%. Alright? Okay. Baik, terima kasih Bos Jim. Jadi kita telah ada 4 soalan daripada penonton kita pada hari ini. Alhamdulillah Bos Jim telah beri peluang, walaupun pada mulanya 3 soalan, tapi diberi peluang untuk make fully utilize of Bos Jim knowledge kepada kita semua pada hari ini. Jadi kita juga telah tiba kepada penghujung program kita pada hari ini. Jadi sebelum kita menamatkan program ini, saya beri peluang sekali lagi, bagi peluang Bos Jim minum air dulu. Sedikit kata-kata pesanan kepada para hadirin, terutama pada mahasiswa kita, sebelum kita menutup program ini. Silakan Bos Jim, kata-kata ringkas untuk program ini. Datanglah perpustakaan lebih banyak. I don't know, but time I dekat uni, I don't spend a lot of time in the library because I'm a lazy person. I kind of regret that because mungkin I'll be better right now. Mungkin. Kalau dibagi peluang lagi, balik ke umur 21, I'll tell myself, take whatever chance I have. Soalan yang sangat-sangat bagus. Hari ini, apa yang ada dalam tangan korang, make the full use of it. My nasihat is, buat yang terbaik. Saya bagi contoh, buat yang terbaik. Duit dalam poket RM50. RM50 boleh buat apa? Servis motor. Okey, RM50 boleh makan apa? McD. Lagi? Mary Brown. Boleh makan dalam kafe 3 hari. Okey, ataupun boleh tahan dekat kantin 10 hari. Mungkin. But whatever you can do, make the full use of it. Mungkin you boleh buat 1 hari dekat kafe, 5 hari dekat kantin. This is what I mean utilize. Maximize you punya capacity. Itu era dari segi duit. Masa, kalau hari ni punya kelas mungkin 6 jam sehari. Apa barang lain yang you boleh buat selain pada 6 jam tu? Main sport ke, jumpa kawan ke, think of something else ke, buat konten ke. Make the full use of it. Dan yang paling penting adalah ilmu. Okay?
If you think that one day you have enough of ilmu, you belajar dah habis dah, trust me, you have a lot of things that you don't know yet. Sebab saya sampai sekarang pun saya masih belajar lagi. Dekat bisnes, dekat sekolah, dekat kawan-kawan saya, I try to learn as much as possible sebab I takut ketinggalan. I sangat-sangat takut. Especially zaman sekarang. Kita tahu bila akan ada orang yang lebih hebat dari kita, akan gantikan kita. So make the use out of everything. Boleh? Masih semua, I doakan terbaik untuk semua. I love you guys. Alhamdulillah, Perpustakaan Laman Hikmah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bos Jim atas kesudian untuk hadir pada hari ini, dan juga semoga perkongsian yang diberikan oleh Bos Jim dapat membantu kita dalam melalui dan menelusuri menghadapi cabaran pada masa akan datang. Jadi kita telah tiba ke penghujung majlis ini. Pergi ke dusun memetik kelapa muda si kelapa Bali. Jari di dusun maaf dipinta, panjang usia bersuah kembali. Saya Zaidi bin Saad, moderator pada program Meet and Greet Bos Jim, mengambil kesempatan di sini untuk mohon maaf jika ada terdapat salah dan silap sepanjang saya menjalankan majlis ini. Dan itu sekian saja. Salam hormat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin diminta untuk terus kekal di tempat duduk. Kita ada sesi gambar seperti ini. Terima kasih. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Tuan Bos James dan Tuan Moderator dengan sesi perkongsian ilmu dan pengalaman sebentar tadi. Hadirin sekalian, Perpustakaan Laman Hikmah menjemput tuan-puan untuk bersama-sama menyertai aktiviti-aktiviti PLHD yang bermula pada hari ini sehingga 23 November 2023. Antaranya Library Explorers, Al-Quran Challenge, Penalty Kick at PLH, Genius Info dan lain-lain. Berbagai hadiah menarik menanti anda. Seterusnya, majlis dengan penuh takzimnya ingin menjemput Yang Berusaha Encik Arman bin Muhammad, Timbalan Ketua Pusakawan Kanan PLH dengan diiringi oleh Encik Mahathir bin Encik Ali bagi sesi penyampaian 5 cabutan bertuah. Okey, dipersilakan ke atas pentas. Nombor telah berada di tangan saya. Jadi sesiapa yang memegang nombor tu jangan buang dululah sebagai bukti bahawa itu adalah nombor anda. Baik, nombor pertama bagi cabutan bertuah 6 8 terbalik, sorry Okey, 089. Okey. Kita bagi sesi jadi. Okey. 600. Nombor ada 100 tapi sampai 600 Baik, nombor seterusnya 067. Baik, nombor seterusnya adalah nombor yang betul-betul bertuah. Siapakah pengunjung bertuah ini? Nombor yang seterusnya ni. Nombor 100. 100. Ada? Okey.
nombor seterusnya adalah nombor 054. Okey, dan nombor terakhir dah. Baik, nombor terakhir ni, nombor belakang sekali adalah nombor 6. Okey. Di atas permintaan kita ingin menjemput tetamu kita, Mr. Bos James, untuk memberi cabutan bertuah yang terakhir ni kepada pemenang bertuah kita. Okey, siapakah gerangan yang bertuah ni? Nombor terakhir adalah nombor 6, yang ujung sekali. Nombor depan sekali adalah nombor 0. Kita menunggu yang tengah-tengah. Okey, nombor tengah-tengah adalah 3. Ada 36. Macam tu itu kan? Okey, 36. Okey, baik sudah. Diminta Encik Arman untuk terus kekal berada di atas pentas untuk sesi seterusnya. Dan sebagai tanda penghargaan, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Arman bin Muhammad, Timbalan Ketua Pusakawan Kanan, untuk menyampaikan cenderamata. Dan dijemput Tuan Bos James kita sekali lagi, Usahawan Berjaya Megamatos, untuk menerima cenderamata daripada pihak kami. Dipersilakan. Baik, seterusnya tanda penghargaan juga disampaikan kepada Tuan moderator kita, iaitu Encik Zaidi bin Sa'ad. Dipersilakan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Encik Arman bin Muhammad, Timbalan Ketua Pusakawan Kanan PLH, di atas penyampaian cenderamata sebentar tadi. Hadirin sekalian, dengan penyampaian cenderamata itu tadi, maka berakhirlah program Meet and Greet Bos James sebenar PLHD 2023. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha, Timbalan Ketua Pusakawan Kanan, dan semua hadirin di atas kesudian hadir pada majlis ini. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Andai salah tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi. Dan tidak lupa juga kepada anda untuk turut serta menyertai program PLHD kita yang akan bermula pada hari ini sehingga 23 hari bulan ini. Okey. Atas permintaan juga diminta student untuk mengambil gambar beramai-ramai dengan Bos James kita.